Sudah kita membaca dari Yohanes pasal ke-12. 我们一起翻开约翰福音12章， Kita membaca dari ayat ke-26 sampai 36. 我们将一起读约翰福音12章26到36节。 Kita membaca bergantian. Saya baca yang genap, yang ganjil boleh dibaca di dalam bahasa Mandarin ya. 印尼文将读双数节，然后中文将读单数节。 Saya baca terlebih dahulu. Yang bahasa Indonesia boleh membaca bersama dengan saya. Mulai ayat 26 ya, yang genap bahasa Indonesia. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。 Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengar suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. 29节，站在旁边的众人听见，就说打雷了。还有人说有天使对他说话。 Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. 现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。 Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。 Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias telah tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? 35节，耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。” Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. 让我们一起祷告。 Bapa dalam surga, berkatilah perenungan firman Tuhan ini. 我们天上的父，求你赐福我们今天的聆听你的话语， Engkau hadir bersama dengan kami, 求你亲自与我们同在， memberkati hamba-Mu yang memberitakan, memberkati juga yang menerjemahkan. 求你赐福传讲信息的牧师，也为他翻译的翻译， Berkati siapa kami yang mendengar. 以及赐福我们在场的所有聆听的人。 Berkati juga untuk kebaktian sekolah minggu yang ada di bawah. Tuhan juga memberkati mereka. 也求你赐福在楼下举行的主日学院，上帝也赐福， Mereka pun boleh mengenal Engkau, 使所有的孩子们能够认识你， memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. 能够心生敬畏的心来爱你。 Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam kuasa-Mu. 我们把今天的传福音工作交到你的手中 Di，dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉主耶稣基督的名祷告。 Amin 阿门。 Saudara, kalau sudah membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya nggak tahu di terjemahan Chinese itu bahasa Indonesia. 如果弟兄姐妹们读的是印尼文的版本， Saudara melihat ada perikop di situ yang diberikan, ada paralel di dalam Injil sinoptik ya, ada yang nggak ada gitu. Di Chinese gitu juga nggak ya? Semuanya nggak ada ya? Oh ya, jadi ya tapi nggak apa-apa sih, kita boleh terjemahan bahasa Indonesia seperti itu ya. Saudara mendapati bahwa di dalam perikop ini nggak ada paralel di dalam sinoptik ya, mulai dari ayat 20 sampai dengan 36 ini. 我们其实能够看到，从20节到36节，在印尼文的版本呢，没有任何的对照。 Tapi bukan berarti ini secara detail ayat-ayat nggak ada paralel sama sekali ya. Ada ayat-ayat yang kita tahu ada paralel dalam Injil sinoptik. 这个我们当然知道，有一些经文呢，虽然没有对照，但是呢，其实这些还是有一定的影响。 Misalnya ayat pertama yang kita baca tadi, ayat ke-26 ya. 比如说，我们刚刚读到的第26节， Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pelayanku akan berada. Itu ada ya di Injil sinoptik ini, bukan khusus di Yohanes. 比如说，若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在哪里。这不仅仅在约翰福音中记载， Konteksnya juga jelas di dalam hal ini ya. 而这一段经文的内容也很清楚， Seperti kita sudah membahas minggu yang lalu, 就如同我们上个礼拜讲到的一 yaitu 样， apa artinya berada di mana Yesus berada. 什么叫做我在哪里也要在哪里？ Yaitu hidup seperti Kristus, hidup yang tidak mencintai diri sendiri, yang tidak mencintai nyawanya sendiri. 那就是像基督一样活着，不爱惜自己生命，而是爱惜上帝。 Tapi kehidupan yang mencintai Tuhan, tidak mencintai hidupnya sendiri, sehingga dia bisa bebas mencintai Tuhan. 也就是爱上帝而不爱惜自己的生命，这样他才能够自由的去爱上帝。 So di dalam dunia ada dua macam
orang ya. Perhaps kita juga bilang dua macam kekristenan juga gitu. 在这个世界上有两种人，我们也许也能够说有两种基督教。 Yaitu orang yang menjadikan Tuhan itu pusatnya. 那第一种就是把上帝当作中心的人， Atau orang yang menjadikan dirinya sendiri itu pusatnya. 而另外一种就是以自己为中心的人。 Saudara jangan salah mengerti, orang yang menjadikan diri itu pusatnya juga bisa pakai vocabulary Kristen ya. 其实那些以自己为中心的人，也都能够同样说出一些基督教的话。 Tapi pada dasarnya bukan dia yang mau mengikut Tuhan, tapi dia minta Tuhan yang mengikut dia. 其实这样的人从根本上来看，不是要跟从上帝，而是要求上帝跟从他。 Ya orang-orang seperti ini nggak mau tahu tentang kehendak Tuhan, nggak mau mengerti tentang kehendak Tuhan. 而这一类人根本就不渴望去寻求上帝的旨意， Tapi dia mau supaya Tuhan selalu mengerti dia, mengerti kesulitannya dan sebagainya. 他反而要求上帝要不断的明白他的苦。 Ya orang ini mungkin saja terus mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, tapi di dalam sikapnya seperti ini supaya nggak mungkin bertumbuh. 但这一类人，他们能够即便不断的听到，但是呢，他们属灵生命将不会有所成长， Tapi karena dia bukan sedang mengikut Tuhan, tapi dia minta Tuhan yang sedang mengikut 因为 dia. 他不是在跟从上帝，而是在要求上帝跟从他。 Saya pernah mengatakan bahkan dalam kalimat-kalimat yang sederhana, kalau kita nggak hati-hati bisa salah spirit atau salah pengertian deh. 我曾经也提醒过，我们要在个别的句子上要非常小心，否则我们将会将错误的精神传达出去。 Kita sering kali berdoa, kita minta Tuhan menyertai kita. 我们时常祷告，求上帝与我们同在。 Ya, sebetulnya saya bukan mau resek ya, saya jadi orang reform yang annoying, semuanya salah, bukan itu ya poinnya. 其实我不是说要成为一个很啰嗦的一个归正人， Tapi di dalam pengertian itu, kalau kita berdoa, kita minta Tuhan menyertai kita ya tentu saja kita bisa mengerti secara positif. 我们当然可能够以正面的角度来理解这句话。 Maksudnya di dalam pengertian ini kita bergantung kepada Tuhan, kita mau Tuhan hadir di dalam apa yang kita kerjakan. Dalam pengertian ini kan positif ya. 我们当然如果说渴望上帝在我们所做的一切当中同在，这当然是正面的。 Tapi ini juga bisa keliru ya kalau lihat secara lebih kritikal gitu. Sebetulnya bukan Tuhan yang seharusnya menyertai kita, tapi kita yang menyertai Tuhan. 其实从严格的角度来看，我们不应当是让上帝与我们同在，应该是我们要与上帝同在。 Saya nggak bisa bergerak sendiri memutuskan ke tempat yang mana saya mau, setelah itu terus kemudian Tuhan sertailah saya. Itu berarti Tuhan suruh ikut saya kan? Saya jalan duluan gitu. 我们不能够凭着自己的意思往一个地方去，然后呢再硬是要求上帝在那个地方与我同在，这是不合理的。 Dia kalau jalannya benar, betul-betul pimpinan Tuhan. Kalau bukan, nah itu kan berarti kita adalah menjadi orang yang suruh Tuhan yang mengikut saya, bukan saya yang mengikut Tuhan. 但如果原本就已经在上帝的带领之下走的话，就没有问题。但是如果按照自己的意思走，再要求上帝与他同在的话，那就是不合理。 Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, 主耶稣曾经对彼得说， bilang waktu kamu muda, kamu berjalan ke tempat yang kamu kehendaki. 耶稣说你在年轻的时候以你自己的意思去了。 Tetapi waktu itu ada di dalam ini, di dalam Yohanes 21 kalau saudara mau membaca di situ ayat ke 18 ya, saya baca aja ayat ini. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. 就是在约翰福音21章18节，你年少的时候自己束上带子，随意往来。 Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。 Ini bukan cuma urusan usia, saya muda terus tua. Oh kalau muda gini, kalau tua gini gitu ya. 这不是简简单单的年轻和年老之间的对比， Ini bicara tentang pertumbuhan rohani sebetulnya. 这其实是在讲述我们属灵方面的成 Ini 长。 bicara tentang keadaan orang Kristen yang kanak-kanak semaunya sendiri, dia berjalan sendiri, memilih tempat yang dia kehendaki. 这其实是在讲，在属灵方面比较肤浅的基督徒，他们总是要按着自己的意思做事。 Lalu menjadi orang yang bertumbuh, menjadi dewasa, semakin menyerupai Kristus. Dia berjalan ke tempat yang bukan dia sendiri mau kehendaki, tapi dia akan mengikut Tuhan. 在跟
属灵方面比较成熟的人相比的话，就能够看到，越是成长，越是能够明白上帝的心意，越是逼着自己去跟随上帝往何处去。 Saudara perhatikan ya, ini justru terbalik seperti yang dibicarakan oleh dunia di mana kita tinggal. Dunia mengerjakan yang berbeda. 所以其实我们可以看到，这个和世界是完完全全相反。 Apalagi kita orang Chinese ya, kita ini ada teori entrepreneur gitu ya, kita jadi entrepreneur. 尤其是我们这些华人，好像都世世代代流传着一种企业家的精神。 Maksudnya begini, saya waktu kita muda ya kita jadi pegawai, karyawan, memang nggak ada choice. Kita ngerjain apa yang dimau bos, ya sudahlah taat saja gitu. 就好像我们在年轻的时候，我们就只能当员工，只能听上司的安排，让你做什么就做什么，完全没有选择。 Tapi harap sih kita nggak gitu terus, suatu saat kita bisa jadi bos. Nah waktu kita mau jadi bos, kita bisa terserah kita mau kerja apa, kita pergi ke tempat yang kita mau, kita bisa apa, itu terserah kita karena kita adalah the boss, kita adalah entrepreneur. 我们心里就会产生盼望，总有一天我要自己成为大老板，我要自己成为一个企业家，能够决定我自己要做什么就做什么。 Lalu orang bilang ya itu namanya freedom gitu. Kalau dulu waktu karyawan itu kita mesti ikut orang lain, sekarang kita punya independency, sovereignty dan sebagainya. 这就是世界所谓的自由。以前是员工，现在是老板，我们有自己的主权，自己的自由。 Saya bukan mau menggeser ini ya, any kind of spirit entrepreneurship terus kemudian dengan mengatakan jadilah pegawai saja gitu misalnya. 我并不是要否认成为企业家这样的一个梦想，然后鼓励大家只能终身成为员工。 Ya mungkin sedikit banyak saudara juga tahu di GRI di gereja ini kita juga very much influence dengan ini ya, penekanan untuk menjadi entrepreneur supaya tidak terus punya mentalitas pegawai atau karyawan gitu. 尤其在我们的印尼归正福音教会，我们也许能够感受到这样的一种企业家精神的鼓励，不要让大家总是成为员工。 Tapi kita mesti mengerti ini di dalam konteks yang benar. 但是我们必须以正确的角度来明白这个观念。 Kita jangan punya mentalitas pegawai atau karyawan di dalam pengertian supaya kita jangan mengerjakan agendanya manusia. 我们在一方面不能够以这种员工的心理来做事。 Lalu kalau kita bisa jadi entrepreneur di dalam kehendak Tuhan supaya kita bisa lebih bebas untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. That's the true entrepreneurship. 而我们需要明白真正的企业家精神，那就是在上帝的旨意当中成为企业家，有自由去做事。 Maksudnya supaya kita jangan menjadi hamba manusia, tapi kita menjadi hamba Allah. 意思是说，我们不要成为人的奴仆，而是成为上帝的奴仆。 Kita bukan mengerti entrepreneurship di dalam pengertian pembebasan daripada menjadi hamba manusia, supaya saya bisa pergi ke tempat yang saya pilih sendiri. Dan itu kehidupan yang self-centered berarti. 我们不是把我们企业家精神看作是从人的牢狱当中挣脱出来的奴仆，就可以前往任何一个地方，那就是以自我为中心的一个企业家精神。 Kita mesti mengerti kita berada di tempat di mana Yesus berada itu adalah pembebasan, kebebasan yang sesungguhnya. 我们必须明白我们在哪里，基督在哪里，我们也到哪里，这就是真正的自由。 Kalau kita bisa mengikut Kristus, itulah gambaran kebebasan yang sejati. 如果我们能够完完全全跟从基督，那就是真正自由的一个画面。 Sebaliknya orang yang nggak bisa mengikuti pimpinan Tuhan, nah itulah saya orang-orang yang betul-betul terikat kehidupannya. 而相反的，完全没有办法跟从基督的旨意的人，正是被生活、被世界捆绑的人。 Menarik di sini dikatakan, nah ini khas Yohanes yang tadi kita bilang itu ada di Injil Sinoptik, tapi bagian yang 26b itu sangat khas Yohanes. 我们能够看到这个26节的后半部分，完完全全的反映了约翰的风格。 Barang siapa melayani aku, yaitu melayani Yesus, melayani Sang Anak, dia akan dihormati Bapa. 若有人服侍我，这个我就是耶稣基督。 圣子，若有人服侍圣子，圣父就必尊重他。 So ini kalimat ini sulit sekali ya kita mengerti, termasuk dari perspektif budaya Timur. 这句话呢，尤其用我们的这个东方的思想是非常难以理解的。 Saudara tahu di mana-mana yang namanya menghormati itu yaitu yang di bawah menghormati yang di atas, begitu kan ya? 我们知道所谓的尊重，一定是这个在
下面的要尊重上面的。 Anak menghormati orang tuanya. Begitu kan, Syekh? Di dalam kebudayaan Chinese juga gitu kan. 对，孩子就要尊重父母，卑微的就要尊重崇高的。我们在华人的思想也是这个样子。 Ada orang muda ketemu orang tua ya, orang muda yang membungkuk badan gitu ya, terus orang tua yang menerima hormat. 晚辈遇到长辈的话，一定是晚辈对长辈表示尊重，而长辈欢迎他们。 Saudara nggak pernah ketemu orang tua timur terus kemudian ketemu sama anaknya terus orang tuanya gini terus anaknya yang sudah nggak usah gitu lagi gitu 我 ya. 们从来根本就不会见到，如果说有长辈对晚辈鞠躬，然后呢晚辈对长辈说：“哎呀，不需要鞠躬，不需要鞠躬。” Tapi ini Yesus bilang kita manusia berdosa ini ya. Kita dihormati Bapa waktu kita melayani Kristus. 而耶稣却说，我们这些人却由圣父来尊重我们，当我们服侍 Kita 基督 bisa 的时候。 sungkan sekali, kita bisa bilang sudahlah nggak usah lah tuh. Kan engkau itu Allah, nggak usah menghormati saya mesti menghormati kamu, saya menghormati engkau Tuhan, engkau nggak usah menghormati saya, kan saya cuma manusia gitu. Tapi kalimat ini jadi bagaimana? Mesti dikoreksi, tapi ini dari Yesus gitu. Koreksi itu berarti lancang. 而我们一定会非常不好意思的对上帝说，应该是我们这些人来尊重上帝，不是由上帝来尊重我们。所以这句话看起来是需要纠正的，但是呢，这却是基督自己所说的话。 Saya percaya ayat ini adalah satu ayat yang penting ya, cover salah satu daripada basic human needs. 但是呢，我需要向大家声明的是，这句话好像完全的掌控了我们人类的需要。 Saya pun mungkin pernah membahas juga di kebaktian sore ini tentang ini ya, ayat yang waktu Yesus ditabiskan, dia diinaugurasi, dia dibaptis. 我之前在耶稣受洗这一次这个讲的时候呢，我在这个中文堂也曾经讲过这件事情。 Seorang penulis Kristen namanya Ajit Fernando, dia mengatakan itu dalam kalimat yang diucapkan oleh Bapa, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, atau kepadamu lah aku berkenan. Itu mencakup setidaknya itu 3 basic human needs. 我曾经有一位这个基督教的作者，他分析就是当耶稣受洗的时候，圣父在从天上所说的那些话，其实囊括了人类的3大本能需要。 Yang pertama yaitu identitas. 第一种需要就是身份的需要。 Ya, inilah anakku ya, berarti itu bicara tentang identitas gitu. Itu identitas yang given by the Father himself. 就是这是我的孩子，我所喜悦的，我的孩子，这就是一个身份，是被给予的一种身份。 Mengenal diri kita ini sebetulnya siapa, itu penting sekali sebelum kita berkarya, sebelum kita melayani, sebelum kita membangun sesuatu. 而我们在做事、在侍奉、在做一切事情之前，我们就应当认清自己的身 Kalau 份。 sudah melihat di dalam Alkitab, setan justru mencobai terbalik gitu ya. Yesus disuruh membuktikan dirinya sebagai anak Allah dengan mengubah batu menjadi roti. 而其实我们可以看到在，圣经当中记载，魔鬼却是用另外相反的方法，他要耶稣使石头变成面包来证明他是上帝的 Nah 孩子。 inilah jalan dunia, kita mesti membuktikan diri kita terlebih dahulu ya, ada certain achievement, lalu baru orang menilai lu itu sebetulnya siapa gitu ya. 魔鬼所用的方法就是世界的方法，我们必须达成某一种成就，人才会承认我们是谁。 Kalau saudara nggak achieve apa-apa dan saudara dianggap lu bukan siapa-siapa gitu. 如果我们什么成就都没有，那我们就什么都不是。 Identitas di dalam perspektif dunia ini dibangun berdasarkan achievement, seperti Menara Babel itu, dibangun ke atas terus mereka mencari nama, itu berarti mencari identitas kan? 就世界的方法就是通过成就来建立自己的声望，就像巴别塔一样，他们越往上就越寻求自己的身份。 Tapi kalau kita membaca dalam cerita penciptaan, Adam itu bukan sesuatu yang dia peroleh karena dia melakukan sesuatu, tapi identitas yang diberikan, nama yang diberikan oleh Allah. 但如果我们看到在创造之功所记载的亚当这个身份，并不是因为他做了什么而得到了这个身份，而是他本来就领受了这样的身份。 Di dalam kalimat itu ya, inilah anakku yang kukasihi, bicara tentang kasih Bapa kepada anak. 而再回到圣父在耶稣受洗的，这是我的孩子，我所喜悦的，这就证明了
天父对圣子的爱。Fernando mengatakan ini basic human needs yang lain lagi yaitu penerimaan atau acceptance. 而Fernando 就是刚刚那位基督教的作者，就提到了第二种本能的需要，就是接受。Hanya di dalam kasih Allah yang tidak bersyarat itu ya kita mendapatkan true acceptance, penerimaan yang sesungguhnya. Kita nggak perlu cari approval karena kita sudah di-approve di dalam cinta kasih Allah. 我们就是在这个上帝的无条件的爱当中，我们就得到了真正的领受，那就是我们不需要证明什么，因为上帝已经认可了我们。 Lalu yang ketiga ya, kepadanya lah aku berkenan. Ya ini Fernando mengatakan ini ada kaitan dengan basic human needs yang ketiga yaitu security, true security. 而 Fernando 提到的第三大本性就是安全感，就是通过圣父所说的，这是我的孩子，我所喜悦的，我所爱的。 Hidup yang terus-menerus memperkenankan Tuhan ya, itu hidup yang secure gitu. 不断的去讨上帝喜悦的生命，就是有安全感的生命。 Tapi hidup yang banyak sekali insecurity itu kenapa sih? Karena kita terus berusaha menyenangkan manusia, akhirnya terus insecure kehidupannya. 我们缺乏安全感、缺乏平安的生命，正是因为我们不断的要讨人的喜悦，不是讨上帝的喜悦。 Saya ingin menambahkan bagian ini dengan yang kita bahas di hari ini ya. 我要把刚刚提到的这些内容添加到我们今天的部分。 Another basic human needs yaitu kita bicara tentang true dignity of being human. 另外的一项需求就是我们身为人的真正的这个声望， Manusia itu ya, oke. 人真正的尊严。 Manusia itu hidup nggak mungkin tanpa kehormatan, nggak mungkin gitu. 人不可能在没有尊严的情况下活着， Karena manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. 因为人是按照上帝的形象样式被造的。 Di situ ada dignitas ya, ada kehormatan di dalam diri manusia. 这就表示在人当中是有尊严的。 Yang perlu kehormatan itu bukan cuma orang kaya, orang yang miskin sederhana pun juga perlu kehormatan juga. 需要尊严的不仅仅是有钱人，连那些经济上遇到困难的、非常贫穷的人也需要尊严。 Yang perlu kehormatan bukan cuma orang tua, orang dewasa, anak kecil pun juga perlu ada dignitas. Karena itu kita nggak boleh mempermainkan anak-anak kecil. 需要尊严的不是只有成年人或者长辈，孩子们、小朋友们也都需要尊严。 Pertanyaannya saya, dignitas atau hormat itu diperoleh dari mana? 而现在的问题就在于这个尊严、这个尊重由何处而来？ Kalau kita melihat di dalam bagian ini, Yesus mengatakan barang siapa melayani aku, melayani sang anak, melayani Kristus, dia dihormati oleh Bapa. 我们从这个地方看到，若有人服侍我、服侍圣子，那么我的父就必尊重他。 Maksudnya kalau saudara dan saya kita melayani Tuhan dengan setia dan kita nggak memerlukan hormat dari manusia. 意思是说，如果我们忠心的服侍上帝的话，我们就不需要由人而来的尊严。 Salah satu persoalan di dalam dunia ini ya, bergumul dengan self esteem gitu, dengan harga diri. 这个就是和世界所提到的这个人的价值、人的尊严是相反。 Ada orang yang nggak bisa menerima dirinya sendiri, lalu dia rasa hidupnya selalu banyak dihina, direndahkan orang lain. Akhirnya dia seperti kayak paranoia. 有的人没有办法接受自己，没有办法认清自己的尊严，就最后好像产生一种偏执狂的这样的一种思想。 Urusan ini kalau nggak dibereskan di dalam Kristus bisa betul-betul menjadi orang yang akhirnya jadi gila hormat. 我们这样的问题如果没有在基督当中解决的话，那么我们有可能会变成一个渴望尊严的一个人。 Dia jadi orang yang craving, yang rakus sekali terhadap hormat yang diterima dari manusia. 总是不断的需要由人而来的认可和尊严。 Lalu dia rasa hidupnya itu jadi kosong sekali kalau manusia yang lain itu nggak menghormati dia. 而这样的人，如果当其他人不尊重他的时候，他就会觉得自己的人生是空虚的。 Tapi pencarian yang seperti ini menghancurkan jiwa manusia sebetulnya. 这样的尊严的寻求，其实是在破坏人的生命。 Karena orang yang hari ini menghormati saudara, besok mungkin mencaci maki saudara. 因为今天尊重你的人，可能明天就是唾弃你的人。 Orang yang hari ini memuji-muji saudara, besok mungkin dia mengutuki saudara.
今天称赞你的人，他可能明天就数落你的人。 Manusia itu begitu tidak stabil ya. Terus kita kalau menggantungkan itu kepada manusia, kita betul-betul orang yang luar biasa bodoh. 因为人是非常不稳定的一个存在，如果我们把我们的信心放在这些人身上，我们就是非常愚蠢的人。 True self-esteem atau dignitas itu datang dari mana? 人真正的尊严何处而来呢？ Kalau kita membaca ayat ini yaitu itu datang dari Bapa, yaitu waktu kita setia melayani Yesus, itu Bapa menghormati kita dan itu harusnya cukup. 我们如果读到这段经文，我们就能够看到真正的尊严来自圣父，就是当我们服侍主耶稣的时候，而这就是足够的尊严。 Orang yang terus-menerus mengejar hormat daripada manusia yang lain itu seperti kayak dia nggak memahami bahwa Bapa menghormati dia, atau memang Bapa nggak menghormati dia karena memang dia juga nggak tertarik untuk melayani. 不断的从人身上寻求尊严的人，他们始终都不会明白这一点，因为他没有意识到圣父对他是尊重的。 Sudah melihat di sini ya, dignitas yang sejati itu nggak bisa dipisahkan dengan kehidupan yang melayani. 所以我们能够看到，真正的尊严和服侍的生命是分不开的。 Demikian juga orang-orang Kristen yang mempunyai hati nurani yang baik, yang peka. 同时有很好的、很有敏锐度的良心的基督徒， Itu pasti punya diferensiasi di dalam menghormati orang ya. Saya mengatakan di dalam hormat itu pasti ada diferensiasi. 在尊重人这一方面，一定能够看到其中的区别。 Kalau kita bicara tentang cinta, kita bicara tentang kasih, kita mesti inklusif, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. 我们提到爱的时候，我们必须是包容性的爱，因为我们被召就是为了要爱彼此。 Tapi kalau kita menghormati, itu nggak bisa menghormati semua orang sama, itu nggak mungkin, itu nggak sesuai dengan prinsip Alkitab. 但是如果提到尊重的话，我们没有办法以同样的尊重去对待所有的人，因为这是不合圣经的。 Menurut Yesus yang dihormati oleh Bapa itu adalah yang melayani anak. 因为主耶稣认为，由天父尊重的人，就是那些服侍基督的人。 Kita menghormati orang-orang yang melayani Yesus. 我们尊重那些服侍基督的人。 Meskipun ini nggak boleh menjadi motivasi kita ya waktu melayani. Saya melayani supaya saya dihormati. Ya bukan itu motivasinya. 但是这句话却不能成为我们服侍的动机。我们不是服侍是为了得到别人的尊重。 Tetapi memang betul dikatakan waktu seseorang melayani, dia melayani dengan setia, dia dihormati oleh Allah. 但是我们敢肯定的是，服侍基督的人就由天父来尊重他。 Kita kebudayaan Timur ini ya, kebudayaan Chinese, kebudayaan Jepang dan sebagainya. Kita ini sangat-sangat dekat dengan itu saya. Shame and honor culture itu apa? Kebudayaan shame and honor. Penting sekali untuk kebudayaan Timur. 我们的东方的文化、中国文化、中华文化，还有日本文化和荣辱这个观念是非常密切的。 Ya kalau di dalam kebudayaan kebudayaan Barat itu kan biasanya bicara tentang guilt culture. Guilt makanya ada punishment, ada penghukuman, ada penjara dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau saudara lihat di negara kita yang juga rada timur, persoalan bukan tentang benar salah, tapi malu atau nggak malu gitu kan ya. Itu kayaknya lebih penting daripada benar atau salah gitu. 而如果和西方的思想相对比的话，西方的思想就强调的是错与对，所以呢才会产生法律体系，才会产生监牢。所以呢，他们强调的是对与错，但是在东方的文化来看，我们强调的却是荣辱之间的关系。我们在乎的不是对与错，而是在乎的是自己的尊严、自己的光荣是不是受到羞辱。 Kita percaya ada tempatnya saya untuk honor and shame culture ini ya, kebudayaan ini ada tempatnya. 在这样的荣辱文化当中，我们能够看到自己的存在。 Tapi sekali lagi pertanyaannya, kita mau mendapatkan honor itu dari mana? Dignitas itu kita mau dapat dari mana? 而我们再一次的强调，我们要从何处得到真正的尊严呢？ Apakah dengan membangun menara setinggi-tingginya terus setelah selesai kita terasa kita honorable gitu? Ya ini cerita dunia. 是不是通过世界的方法，就如同我们建造巴别塔一样，建造的越高，我们就觉得自己越有尊严呢？ Atau dengan kita melayani sesama manusia, ya, kita dihormati oleh Tuhan waktu kita melayani Kristus.
而还是说，当我们服侍基督、服侍彼此的时候，我们却由天父自己尊重我们呢？ Ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan katakan Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 我们看27节，我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。 Saya nggak tahu di dalam terjemahan Mandarin apa ya kira-kira kalau terjemahan bahasa Indonesia gitu. Tapi ini istilah terharu ini agak confusing saya istilah ini. Mandarin pakai bimbang, jadi bingung, lalu Bingung, confused lebih atau 忧愁，khawatir. khawatir. Iya. Ya, mungkin terjemahannya lebih baik ya. Terharu saudara tahu kalau pakai istilah terharu itu seperti kayak saudara waktu apa gitu ya tiba-tiba dikasih orang apa terus saudara terharu kok ada yang ingat saya saudara terharu ya. Ini bukan terharu dalam pengertian itu saya bukan. 我在印尼文的翻译有一点点不准确，印尼文的这个忧愁却翻译成感动。 Kalau saudara bandingkan dengan terjemahan Inggris misalnya ya, itu pakai istilah now is my soul troubled. My soul is troubled. Troubled itu ya kurang cocok ya kalau diterjemahin terharu ya. 而我们看英文的原版的翻译的话，其实和中文是比较相近的，就是我的内心感到烦扰。 Dan terjemahan bahasa Jerman juga sama seperti kayak terjemahan bahasa Inggris. Jetzt ist meine Seele betrübt. Betrübt itu ya troubled itu kalau di dalam Injil sinoptik ya itu seperti keadaan hati yang sedih sekali di situ sedih seperti kayak mau mati rasanya itu. Yesus mengatakan kalimat seperti itu ya. 而中文的翻译却是更加的准确，和德语的翻译的话也是非常相近的，就是忧愁，感到极度的悲伤和烦扰。 Kalau saudara tetap pakai menggunakan istilah terharu, saudara masih mengerti di dalam pengertian kesedihan yang mendalam gitu maksudnya. 所以我们就看中文的这个版本，就应该是没有什么问题。 Ada terjemahan yang kurang tepat di sini dalam kalimat yang kedua di sini. Dan sayangnya ini bukan cuma di-share di satu terjemahan saja, misalnya terjemahan bahasa Indonesia, tapi terjemahan Inggris juga sepertinya ikut-ikutan seperti ini. Saya nggak tahu di Mandarin. Mandarin bilang apakah yang baiknya saya katakan? Terus kemudian kalimat berikutnya apa? Ya Bapa, selamatkanlah aku dari waktu ini. Titik atau tanda tanya? Tanda titik koma. Titik koma. Ini variasi ketiga. Ya, tapi itu lebih baik ya. Kalau sudah baca di dalam bahasa Indonesia kan tanda tanya ya. Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Gitu kan ya. Bahasa Inggris juga gitu. Saya baca ya bahasa Inggris ya ini. Di ayat yang ke 27. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. Tanda tanya. Ya. 在印尼文和英文的这个版本呢，从第27节第二句话却出现了另外一种的这个歧义，但是好像中文的翻译还是相对准确一些。 Terjemahannya pakai tanda tanya ini sudah semacam tafsiran gitu dan justru malah membingungkan gitu. 因为在英文和这个印尼文的翻译呢，在父啊救我脱离这时候，后面加的不是分号，而是问句。 Kadang-kadang kita itu mau menyelamatkan dignitasnya Kristus supaya Kristus jangan sampai terlihat jelek gitu ya. Tapi akhirnya kita mengorbankan kemanusiaannya. 我们 Kemanusiaan Kristus 我 maksudnya. 们有时候要极力的去挽救基督的尊严，但是呢，有时候我们却是在不知不觉当中，遗失了基督的人性。 Sebenarnya terjemahannya lebih baik ya, seperti dalam terjemahan Mandarin ya, dalam hal ini titik koma atau titik malah ya. Ini kalimat statement bukan kalimat pertanyaan. Jadi kalau saya baca begini sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, titik atau tanda seru itu. 所以呢，其实中文的翻译还是相对比较准确的，因为我们不应该用问号，这不是一个问句，而是一个陈述句。我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候。 Saudara notice nggak bedanya kalau tanda tanya sama titik gitu? Bedanya apa? 我们应该能够看到吧？问号和这个句号或者是逗号的区别是什么？ Kalau tanda tanya itu berarti Yesus nggak mengatakan kalimat itu cuma jadi semacam option tapi Yesus nggak pernah mengatakan kalimat itu. 如果用问号的话，就表示基督从来没有说过这句话，这可以是成为他的一个选择，但是他没有说这句话。 Maksudnya gini ya, kalau saya paraphrase sedikit agak bebas, kira-kira gini waktu Yesus bicara, sekarang jiwaku ini sedih sekali, lalu apa yang akan kukatakan pada saat ini? Apakah aku akan mengatakan, Bapa, selamatkan aku dari saat ini?
Ya tidak lah ya, masa saya tanya kalimat kayak begitu? Nggak mungkin. Saya kan Yesus, nggak boleh dong tanya kalimat itu. Ya kira-kira kesana lah arahnya gitu. 所以其实如果我们用问号的话，这句话是行不通的。如果说我们可以自己的来分析一下，我现在心里非常的悲伤，我说什么才好呢？父啊，难道你要救我脱离这时候吗？加一个问号，这是非常不合理的，因为基督不可能会说出这样的话。 Jadi gambarannya seperti kayak Yesus nggak ada pergumulan pergi ke salib gitu ya, nggak ada kesulitan sama sekali. Pasti saya rela lah, ayo siapa takut gitu kan ya. Ayo pergi sekarang juga ayo gitu misalnya. Tapi itu kayak gambaran gini nggak cocok sama gambaran Kristus yang ada di dalam Alkitab gitu. 如果我们使用问号的话，就相当于是父啊，难道你要救我脱离这时候吗？就好像基督在前往十字架的路上完全没有内心的挣扎，好像完全不害怕，来吧，就直接上十字架吧。可是事实上却不是如此。 So di dalam bahasa aslinya saya nggak ada tanda-tandanya sebetulnya. Ini adalah kalimat statement. Jadi Yesus betul-betul berkata, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. 所以其实在原文也没有问号的存在，这不是一个问句，而是一句陈述句。耶稣自己说：“父啊，救我脱离这时候。” Dan ini juga bukan masalah sepele antara ada tanda tanya atau nggak ada tanda tanya. Ini betul-betul matters ya. Waktu kita membicarakan tentang doktrin dua natur Kristus ya, natur manusia dan natur ilahi. 这尤其是在我们讨论基督的人性和神性的时候，是非常关键的一个区分，不仅仅是一个逗号、问号或者是句号之间的一个区分。 Kalau ini bukan kalimat tanda tanya tapi kalimat statement, maka kita melihat di sini Yesus betul-betul bergumul gitu. Seperti di dalam Injil Sinoptik dikatakan dia berbicara, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 所以，如果这句话真的是陈述句的话，我们就能够看到基督内心非常重大的一个挣扎，尤其是当他在客西马尼园说：“求你把这杯离我而去吧。” Tapi kalau menggunakan tanda tanya, seperti kayak Yesus nggak ada pergumulan itu sama sekali gitu. Saudara nangkep ya poin ini ya. Seperti Yesus, ya nggak mungkin lah saya ngomong itu ya. Saya pasti taat lah sepenuhnya kepada Bapa ya. Itu no question asked. Saya betul-betul totally obedient dan sebagainya. Nggak ada question, nggak ada keraguan sama sekali. Gambaran kristologi yang kayak begini, ini rada menyesatkan sebetulnya itu. 但是呢，如果用问号的话，我们就能够看到，好像基督完全的没有挣扎，好像基督本来就完全不害怕，就对上帝说：“我完完全全的顺服你，天父让我怎么样，我就怎么样。”所以这样的一个基督论的画面是非常错误的。 Saya khawatir sekali lagi ya dengan ini ya, kita punya Chinese culture, kita waktu baca Alkitab kita baca berdasarkan our local culture, lalu kita proyeksikan ke Alkitab, kita bilang Yesus harusnya jadi kayak begitu juga. 我再次为大家感到担心，因为我们毕竟受到了东方文化、中华文化的影响，所以我们在读圣经的时候，会不知不觉的把我们的文化投射到圣经当中，认为耶稣就应该按照我们所想象的那样。 Culture apa yang saya maksud itu? 我所指的是什么样的文化呢？ Yaitu culture bahwa kita orang Chinese harus selalu kelihatan kuat gitu, nggak boleh ada pergumulannya. 那就是我们认为所谓的华人就必须是有能力的，必须是强壮的，必须是没有软弱之处的。 You sedih pun nggak boleh kelihatan sedih gitu. 你悲伤也不能够在表面上看得出来。 You nangis jangan di hadapan orang tuh malu-maluin banget ya. Kalau mau nangis pun ya di kamar sendiri kunci semua, make sure nggak ada orang di rumah. Satu mau teriak-teriak terserah lah gitu ya. Paling nggak ada orang lihat gitu. 如果你要哭的时候呢，千万不能在人的面前哭，你要回到你的房间去，确保没有人的存在的情况下哭。 Tapi begitu saudara berhadapan dengan orang lain, kenapa ada masalah? Oh nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Saya kuat kok. 但是当你面向大众的时候，就说：“哦，我完全什么问题都没有，我非常的承受得住。” Lalu saudara pikir Kristus juga harus kayak gitu. 所以我们以这样的想法去想象基督就也应该是这个样子。 Wah nggak ada pergumulan nggak masalah, mau pergi ke salib oke kok, nggak ada apa-apa. 完全没有 Nggak 挣 sedih nggak 扎， apa-apa. 上十字架我一点都不悲伤，一点都不忧愁，直接上去吧。 Sekali lagi ya, gambaran kristologi yang kayak begini nih. Ini bukan kristologi yang sepenuhnya manusia. Ini lebih mirip stoik filosofi sebetulnya itu. 所以呢，我们再次提醒大家，这样的一个画面其实不太符合人性的这样的基督论，反而更加像的斯多亚派的思想。 Ini lebih mirip batu daripada mirip manusia. 那样的画面反而更像是石头，而不是活着的人类。 Gambaran orang yang selalu tampil kuat dan sebagainya ala Thanos dan seterusnya. Tapi sebetulnya rentan di dalam.
就如同一个石头一样，好像看起来很耐打，很非常承受得住，但其实内心是非常软弱的。 Karena itu saya di dalam bahasa aslinya yang tanpa tanda tanya itu ada keindahan tersendiri. 所以呢，在原文没有问号的句子有这一独特的美好之处。 Di sini justru Yesus tampil betul-betul sebagai manusia yang sejati seperti saudara dan saya. 就是在这个时候，耶稣基督就是以完完全全的像我们一样的人的身份对上帝说话。 Dia sedih demikian dalam seperti kayak mau mati rasanya. 他心里非常的悲伤忧愁，好像真的要死了一样。 Dia gives expression to pain and suffering. Dia membicarakan itu. Dia bukan suppress, bukan. Dia mengatakannya. 他对痛苦、对死亡表达了他内心的想法，他不是压制这些想法，而是表达出来。 Bapa selamatkan aku dari saat ini. Bukan tanda tanda ya, titik atau perhaps tanda seru. 父啊，救我脱离这时候，不是问号，但是是句号或者是逗号。 Berarti Yesus ini memang manusia biasa, manusia sama seperti saudara dan saya. Hanya saja dia tidak berdosa. 这就表示基督就是和我们一样都是人，只不过他没有犯罪。 Dia bukan manusia yang tidak tersentuh oleh penderitaan, yang gak mempan oleh penderitaan dan kesakitan apapun. Bukan. 他不是一个免疫一切苦难痛苦的人。 Dia juga bisa mengatakan ratapan, dia bisa menaikkan lamentasi, keluhan juga. 他也同样能够表达出他的哀痛和悲伤。 Tapi dia mengatakannya kepada Bapaknya. 但是他对他的父说，表达出来。 Ini mungkin bedanya Yesus dengan kita, dengan saudara dan saya bagian ini. 这个部分也许就是基督和我们之间的区别。 Saudara mungkin bilang, oh saya definitely bukan tipe orang stoik. Saya ini sangat ekspresif, saya ini aliran ekspresionisme. 也许大家可能会认为我自己就是完全不害羞表现自己表达自己的想法的人。 Saya setiap kali tersinggung, saya setiap kali marah, saya selalu ngomong, saya selalu keluarin statement. 我每次被人冒犯，或者是说觉得自己受到羞辱，我一定会反抗，我一定会说出来。 Saya nggak pernah suppress, nggak ada itu suppress-suppressan dalam kehidupan saya. Saya selalu keluarin lewat mulut. 我从来没有压制住自己的情绪，我所有的情绪我都用嘴巴说出来。 Tapi saudara keluarin mulut yang dengar orang lain. 但是呢，我们用嘴巴说出来，听到的却是其他人， Tapi saudara nggak mengeluarkan di hadapan Tuhan. 而我们却没有向上帝诉说，却向他人诉 Dan 说。 karena itu nggak ada pertumbuhan. 因此，我们不经历所谓的成长， Karena pergumulannya bukan di hadapan Tuhan, tapi terus dia berusaha menyelesaikan secara horizontal. 因为我们的挣扎不是向上帝的挣扎，而是向周围的这样横向的自己解决的方式。 Sekali lagi ya, kita mengutip untuk kesekian kalinya cerita Ayub. 所以我们再一次的要引用约伯的故事。 Dia merasa diperlakukan tidak adil, dia berusaha untuk hidup benar, tapi mengapa mengalami penderitaan dan celaka seperti ini? 他认为自己受到不公，认为自己已经行了公义，可是为什么要承受这些痛苦？ Tapi bagaimana dia dealing dengan kepahitan ini ya, dengan kekesalan hatinya? 但是他怎么解决内心的痛苦和挣扎呢？ Dia memanggil Tuhan, dia mau berperkara dengan Tuhan. 他寻求上帝，他要上帝来为他审判。 Itu kan perampokan dilakukan oleh orang-orang Kasdim ya, Chaldeans. Tapi saudara nggak membaca di dalam kitab Ayub sedikit pun bahwa Ayub, mana orang-orang Kasdim itu? Coba kita ketemu dia gitu. Kurang ajar orang-orang itu, mesti kita selesaikan gitu ya. Kenapa sampai anak-anak saya mati dan sebagainya, sampai saya ternak dirampok. Mana orang Kasdim ya? Kita pergi ke sana, mesti kejar dia gitu untuk menegakkan keadilan. Itu bukan Ayub, saya bukan. 我们知道约伯所遇到的各种各样的不公，是由外来民族对他的侵扰，他们抢了他的东西，杀了他的儿女，抢了他的这个牲畜。但是呢，我们却没有在约伯记的时候看到任何一句话提到约伯对他们发脾气，想要找他们算账，这些都没有。 Ayub menyelesaikan konflik ini dengan Tuhan, bukan dengan orang Kasdim. Gak terlalu penting untuk Ayub. 约伯没有向外来民族解决这个问题，他反而向上帝诉求。 Karena segala sesuatu yang terjadi ini terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi urusannya itu adalah dengan Tuhan. 因为所发生的一切事情是在上帝的主权之下发生的，所以呢，就是向上帝诉求。 Ada teolog mengomentari kalimat itu yang di dalam Mazmur, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di Mazmur yang juga terus kemudian diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. 曾经有一位神学家，他想要分析
我的上帝啊，你为何要离弃我？这句话最终也被主耶稣基督自己在十字架上说出来。Di situ yang ditinggalkan itu berteriak memanggil protes kepada siapa? Kepada yang meninggalkan dia. Ini seperti kayak paradoks ya. 为何离弃我？这句话是向谁呼叫的呢？就是向离弃他的人而诉说的。这其实是有一种反合性的存在。Yang meninggalkan dia siapa? Allah. Lalu kepada siapa dia teriak? Ya kepada Allah yang meninggalkan dia itu. Berarti ini masih ada iman kan ke sana. 离弃他的人是谁呢？就是上帝自己。那他是向谁呼求呢？也是向上帝自己。所以呢，即便被离弃了，但是还是有信心存在。Seringkali kita menghindari perjumpaan dengan Allah ini ya, karena kita berusaha mengelak gitu. Kita sebetulnya hidup juga seperti kayak orang ateis. Ada apa-apa kita selesainya semua secara horizontal. Karena kita takut, kita nggak ada keberanian untuk langsung menyelesaikan dengan Allah. 我们其实时常避开和上帝见面的机会，我们经常和其他的这些无神论的人一样，用横向的方法解决问题，我们都没有勇气来寻求上帝。 Yesus di atas kayu salib itu ditinggalkan oleh Bapaknya, ditinggalkan oleh Allah-nya. Lalu dia teriak mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berbicara kepada yang meninggalkan dia. 主耶稣基督自己在十字架上被上帝所离弃，他自己大喊说：“我的上帝啊，你为什么要离弃我？”他向那离弃他的人诉说这句话。 Dia bukan menjadi seperti orang ateis karena Allah meninggalkan dia, terus kemudian dia nggak mau ngomong lagi dengan itu, sudah terlalu kecewa, terus dia cari yang lain. Ya itulah ini namanya ateisme gitu. 耶稣却不像无神论的人一样，如果无神论的人如果被离弃了，那么他们就不会理会那些离弃他的人。但是耶稣却不这么做。 Menghindari pembentukan di dalam encounter dengan Allah ya, menghindari ini gitu. Terus kemudian cari jalan keluar sendiri, nggak mau berhadapan dengan Allah. 我们却倾向于避开上帝，要自己通过横向的方法来解决问题，而故意的躲避上帝的存在。 Saudara perhatikan di sini ya, waktu Yesus mengatakan, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Ya, ini berarti ada relasi kan ya, anak sedang berbicara kepada Bapa. Gitu. 我们从父啊救我脱离这时候这句话就能够看到圣子和圣父之间是有关系的。 Tapi kalimat ini nggak berhenti di sini, ya. Ada terusannya. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 但是这句话却没有停在这个地方，还有后续的那句话就是但我原是为这时候来的。 Ada proses ya, di dalam ketaatan itu ada proses. Ini bukan membalikkan tangan, ini bukan seperti terus tiba-tiba taat gitu ya. Itu hipnotis namanya gitu. 所以我们看到顺从是一个过程，不是说仅仅在一瞬间之间就发生了从不顺从到顺从这样的一个转变，那样就不叫顺从，那样就叫做催眠。 Ini bagiannya sebetulnya ada paralel dalam Injil Sinoptik meskipun kalimatnya tidak persis sama ya. 这个从我们其他的这个经文当中也能够看到类似的一句话。 Ini adalah variasi dari Injil Yohanes, sebetulnya sama juga dengan kalimat kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya. Cawan ini lalu daripadaku. Terus kemudian Yesus mengatakan, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. 所以其实这个就和耶稣在另一处所讲到的，可以的话，求你把这杯离我而去吧。然后还有后面那句话就是，但求你的旨意成全，不是我的旨意成全。 Kita bicara tentang ketaatan kepada Tuhan yang terjadi dalam pembentukan seperti ini ya, harusnya itu ada proses gitu. 所以对上帝的顺从其实是一个过程。 Ini bukan ketaatan robotik, ketaatan mechanical yang orang seperti you have no option, pokoknya nggak ada pilihan but to obey gitu misalnya. Dan kita ini culture timur suka sekali ya dengan model kayak begini gitu. Pokoknya lu nggak usah mikir, nggak usah tanya, nggak usah apa, pokoknya setuju aja gitu. Lu harus setuju saja. Lalu kita pikir Tuhan juga gitu dengan kita. Tuhan bukan begitu. Itu kan kebudayaan kita yang kayak begitu. 而这样的顺从不是机械性的顺从，不是由我们东方文化影响的。你不要去想，你不要去问，只管听，只管顺从就可以了。我们总是用这样的思想去
描绘基督，但是基督却不是这个样子。 Ketaatan yang tanpa proses itu saya menakutkan itu, karena model ketaatannya itu sebetulnya selalu kayak disuppress gitu ya, kayak manusia nggak ada pilihan sama sekali, nggak ada free will. 所以这样的这样的服从，就是一个机械性的服从，好像人完全没有自由去做事一样，只能服从，没有其他选择。 Berapa banyak saya keluarga yang bergumul dengan anak yang kelihatannya dari kecil baik-baik taat seperti nggak neko-neko dan tiba-tiba terus hilang. Tiba-tiba hilang gitu, dan terus kita kok jadi gini sih anak ini. Dulu waktu kecil nggak ada persoalan baik-baik gitu ya, kayak selalu taat dan sebagainya, kok jadi gini sekarang. 有非常多的家庭面对同样的一个问题，就是他们的孩子在小时候非常的听话，非常的顺从，但是呢，好像在一瞬间就不听话，就离家出走了，就完全不认父母了。为什么会有这样的现象存在呢？ Karena kita nggak memberikan kepada dia ruang untuk memilih, untuk bergerak, untuk menggumulkan dari dirinya sendiri. Nggak ada gitu. Yang ada ya pokoknya harus selalu ikut saya. 因为呢，就是父母不曾给孩子足够的空间，让孩子自己去思考，自己来挣扎，自己来衡量。 Cerita seperti ini pun saya sudah ada di dalam cerita Alkitab. Kalau saudara baca di dalam parable of the prodigal son itu, anak yang sulung. 这样的故事在圣经当中也有类似的情况出现，就是在浪子的那个故事 Itu 中。 ada anak yang selalu baik-baik, selalu bekerja baik, nggak pernah memboroskan harta daripada orang tuanya, selalu taat dan sebagainya. 浪子的哥哥就是一个完全顺服父母，也很听话，做事一切都是做的好事，等等等等这样的一个人的存在。 Terus tiba-tiba meledak keluar kalimat yang kasar gitu. Bapak nggak pernah bikin pesta untuk saya gitu. Loh, ini membingungkan ya kalimat kayak gini. 而这样的孩子，最终在浪子他的弟弟回到家里的时候，却说出了一句非常不可想象的话，那就是父亲，你从来都不为我举办盛宴。 Dia seorang anak yang sebetulnya memiliki bersama-sama milik ayahnya. Kok dia menempatkan dirinya seperti kayak mentalitas pegawai kayak gini. Seperti kayak orang bayaran. Jadi ketaatan ini satu ketaatan yang dia mengharapkan supaya ada bayaran gitu. Saya taat supaya ada party. Kok jadi gini? Ini pikiran anak atau apa sih sebetulnya? 浪子的哥哥其实和浪子一样，都是这位父亲的孩子，他们享有一样的特权。但是呢，到最终，这个浪子的哥哥好像却拥有一种员工的心理，好像他顺从就是为了得到回报一样。 Sudah waktu kita mengikut Tuhan, Tuhan juga mengendaki waktu kita memikul salib kita ya, kita melakukannya itu dengan rela, bukan karena Tuhan itu memaksa kita, bukan. 上帝要我们在背起十字架的时候是心甘情愿的，不是上帝逼我们来背十字架的。 Gak ada yang memaksa saudara memikul salib, itu gak ada. Tuhan pun juga gak memaksa saudara memikul salib. 没有人逼我们背十字架，上帝自己也不逼我们。 Kalau saudara mau buang salib itu, saudara hidup mau gak ada kuk, ya itu saudara tetap punya pilihan juga kok untuk itu. 如果我们要选择不负这个恶，不背起十字架的话，我们也有这个选择。 Tapi kehidupan yang seperti itu, Alkitab mengatakan, Alkitab memperingatkan, itu akan menjumpai kebinasaan. 但是如果我们做出了这个选择，圣经告诉我们，这个选择将引我们走向灭亡。 Hidup yang gak ada kuk itu saya, hidup yang gak ada kuk itu gak ada sebetulnya, hidup yang gak ada kuk itu gak ada. 没有恶的生命是不存在的一个生命。 Yang ada itu either kita itu kuk ya bersama dengan Yesus dan karena itu ringan dan enak waktu kita memikul beban, atau kita hidup dikuasai oleh kuk dosa yang gak ada kuk itu, gak ada, soal pilihan itu gak ada. 所以其实我们只有两个选择，一个选择就是背负基督的恶，就是轻松的。当我们在背负起这个恶的时候，基督与我们同在。 Waktu 另外一个选择的时候，就是在罪恶的恶的情况下，在这种情况下，我们感觉自己其实没有任何的恶。 Waktu kita, sorry panjang ya terjemahannya, memang saya ngomong juga panjang. Waktu kita hidup terus kemudian dipersekutukan di dalam penderitaan Kristus, itu sebetulnya demi kebaikan kita. 当我们活着的时候，我们与基督的团契其实是为我们而好。 Karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. 因为上帝要我们脱离这个虚空的走向灭亡的人生。 Kekristenan itu jalan yang sempit, betul saya, itu jalan yang sempit. Alkitab juga mengatakan itu pintu yang sempit, betul. 我们成为基督徒是非常狭窄的一条路，走向一个非常狭隘的一道门。 Tapi jalan yang sempit, pintu yang sempit, saudara jangan mengerti ini seperti kayak hidup yang penuh dengan gencetan terus nggak ada kebebasan. Salah ya pengertian seperti ini.
但是即便我们走在这非常小的路，走向很小的门，我们却不要想象成我们走在这条路上是完全的顺利。 Ini kehidupan di dalam jalan yang sempit ya, dan jalan itu adalah Yesus Kristus sendiri dan itu membawa kepada kebebasan yang sesungguhnya. 而走在这条路上，这条路就是基督自己，这条路就是指向真正的 Ya, 自由。 kita mungkin cuma bisa bahas sampai ayat ini ya, ini poin yang terakhir. 我们今天应该只能分析到这个地方。 Tuhan memberikan kepada kita waktu ini untuk bergumul ya, waktu kita taat kepada Tuhan. 当我们顺服上帝的时候，上帝赐给我们时间来自己思考挣扎。 Tapi kita juga melihat di dalam kehidupan Kristus yang sepenuhnya manusia, sekali lagi dia tidak berhenti dengan kalimat Bapa selamatkan aku dari saat ini, tapi terus kemudian diakhiri dengan kalimat tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini diakhiri dengan penyerahan diri. 我们能够看到基督在完全的人性这样的情况下的时候，他说出了父啊，救我脱离这时候，而且也加了后面那一句，就是但我原是为这时候来的。我们从后面那一句看到了基督的献身。 Kehidupan penyerahan diri yang seperti inilah saya adalah kehidupan yang betul-betul diberkati Tuhan. 这样的舍己奉献、献出生命的人生是受到上帝赐福的生命。 Yaitu kehidupan di mana kita berada di tempat di mana Yesus berada. 那就是无论耶稣在哪里，我们也到哪里的一个生命。 Ya, Tuhan memberkati kita semua. 愿上帝赐福我们每一个 Mari 人。 kita masuk dalam doa. 让我们一起同心祷告。 Boleh kamu tutup dalam doa. Bahasa Indonesia boleh. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, melalui firman-Mu pada hari ini, kami dapat semakin disadarkan oleh Roh Kudus apa yang menjadi makna sesungguhnya di dalam melayani Engkau, apa yang seharusnya kami kejar dalam hidup ini. Dan selama ini mungkin kami semua telah bingung dalam mengejar kehormatan ataupun juga dignity yang berasal dari dunia ini. Kami terlalu sibuk untuk mencari apapun yang dikejar oleh dunia ini, dan kami sudah terlelap di dalamnya. Tapi kami mengucap syukur ya Bapak, melalui firman hari ini kami disadarkan kembali. Kami mohon ya Bapak, Engkau sendiri yang mengajarkan kami seperti Kristus yang rela, sungguh-sungguh mau dengan tulus mengikuti kehendak-Mu. Ajarlah diri kami juga untuk tidak mengasihi dunia ini, melainkan kami dapat mengasihi Engkau dengan kerelaan yang sesungguhnya. Kami mau berjalan di dalam jalan yang telah Engkau siapkan bagi kami dan memikul kuk yang memang Engkau siapkan bagi kami dan memikul juga kayu salib tersebut. Bantulah kami ya Bapa, agar kami tidak kehilangan arah di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.